Assalamualaikum semua. Anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Seperti biasa, dari jam 9 hingga 10 pagi selama 1 jam kami akan bersama anda, menemani anda, dan juga kita ada 2 topik yang kita akan kongsikan bersama penonton kita pada pagi ini. Saya Pasha Rahim dan hari ini saya ditemani. Saya Cedi. Tak kira di mana jua anda berada, walau apapun yang anda lakukan, diharapkan kita jangan bersedih. Kita tahu minggu ini banyak benda-benda yang berat, cerita-cerita yang berat untuk kita adab atau untuk kita adapt, masukkan. Tapi kita tinggalkan tepi, jangan fikirkan masalah itu, kita move on terus. Fokus pada apa yang penting. Rasanya daripada semalam kan, rata-rata emosi rakyat Malaysia ni banyak yang terganggu. Tapi apa-apa pun kita pastikan kita fokus pada diri kita sendiri. Kita fokus pada kerja kita lah. Okay. Jom kita highlight antara yang akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda hari ini. Ini berkaitan satu isu yang bukan satu isu baru, isu yang cukup dekat dengan kita, tentang gangguan seksual. Jangan manja-manja di tempat kerja. Bagaimana untuk kita dapatkan solusi dan apa cara untuk kita mengelakkannya. Sekejap lagi kita akan bersama dengan pakar. Juga kita akan bersama dengan sebuah badan NGO yang banyak melakukan kerja-kerja kebajikan, menyalurkan bantuan. Bersama dengan Kembara Kitchen juga akan bersama dengan tetamunya. Betul. Saya tertarik sebenarnya topik pertama yang kita akan kongsikan bersama penonton berkenaan dengan itulah hal-hal gangguan-gangguan seksual. Orang kata tak boleh nak bermanja-manja berlebihan di pejabat dan sebagainya. Tapi juga bagaimana kita nak orang kata macam mana kita nak pastikan kan, sama ada sesuatu itu adalah, adakah kita sedang berhadapan dengan sesuatu gangguan seksual atau tidak. Nanti kita akan kupaskan dengan lebih mendalam. Tapi kita juga pada pagi ini akan menantikan ucapan daripada Perdana Menteri yang baru saja tiba di Vientiane, Laos malam semalam untuk sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 di mana Malaysia akan menjadi tuan rumah ASEAN bagi tahun 2025, dan kita akan bawakan kepada anda sebentar saja lagi. Kita nantikan kita punya isyarat lah apabila mereka dah bersedia di Vientiane, dan untuk kita mengetahui intipati ucapan Perdana Menteri nanti kita akan ulaskan serba sedikit. Tapi macam biasa, Cik, apa-apa pun di permulaan hari ni untuk kita nak meneruskan jalan perjalanan kita nak tahu juga bagaimana agaknya orang kata cuaca kita, adakah siang orang kata apa, panas hingga ke petang, tiba-tiba hujan pula. Kita tengoklah dulu macam mana ramalan cuaca untuk hari ini dan seterusnya bersama teman penyampai dari Bilik Berita. Silakan. Dari Bilik Berita bersama saya Diah Muhammad Jais. Pengaruh masih perlu menjadi pembayar cukai walaupun tidak menerima bayaran secara berkala seperti individu yang menerima pendapatan tetap setiap bulan. Ketua Penolong Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri Wilayah Putrajaya, Rohaizat Abdul Fandi berkata golongan itu perlu mematuhi undang-undang cukai walaupun mungkin pendapatan mereka tidak melebihi nilai ambang. Menurutnya, pendapatan pempengaruh termasuk dalam ekonomi digital, sambil menjelaskan mikroinfluencer ialah mereka yang mempunyai lebih 10,000 pengikut di laman sosial dan memperoleh purata 5 kerja promosi barangan dan perkhidmatan sebulan. Manakala makroinfluencer ada lebih 100,000 pengikut dan menjadikan kerjaya itu sebagai kerjaya sepenuh masa. Rohaizat berkata pempengaruh juga boleh dikenakan cukai di bawah kategori pembayar cukai individu berpendapatan perniagaan. Influencer boleh dikenakan cukai di bawah kategori pembayar cukai individu pendapatan perniagaan macam saya kata tadi. Dan kerana mereka menerima keuntungan daripada menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian atau profession, termasuk sebarang bentuk perniagaan yang tidak berdaftar dengan mana-mana pihak berkuasa. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu program Klinik Cukai dengan tajuk Influencer, Pengaruh Hebat Cukai di Bernama Radio semalam.
Timur Leste masih menunggu keputusan konsensus negara-negara ASEAN untuk diterima sebagai anggota penuh pertubuhan itu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata setakat ini belum ada sebarang konsensus dicapai oleh 10 negara anggota ASEAN berkenaan keanggotaan penuh Timur Leste walaupun proses penyertaannya bermula selepas negara itu merdeka pada 2002. Banyak perkara yang negara Timur Leste perlu orang kata ambil maklum dan juga untuk mereka membuat berbagai-bagai perubahan di peringkat mereka, terutamanya dari segi dasar-dasar dia. Bercakap kepada pemberita Malaysia di Vientiane, Laos pada Selasa, beliau berkata penyertaan Timur Leste berpotensi memberikan nilai tambah kepada keluarga besar ASEAN. Timur Leste diiktiraf sebagai pemerhati ASEAN dan menyertai Forum Serantau ASEAN pada 2005 sebelum secara rasmi memohon keanggotaan pada 4 Mac 2011. Kerajaan diharap dapat memberikan dana tambahan khususnya kepada program Podium menjelang pembentangan belanjawan 2025 18 Oktober ini. Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh berkata ia penting bagi penghantaran atlet Podium dan pelapis untuk beraksi di pentas antarabangsa dan memperkuatkan lagi kekuatan atlet di peringkat akar umbi. Telah dijemput untuk memberikan maklum balas kepada Kementerian Kewangan dan hasrat kita adalah bajet untuk Podium boleh bertambah kerana kita nak pastikan cukup duit untuk menghantar atlet kita untuk bagi pendedahan di luar negara. Yang itu satu. Yang keduanya untuk cukup duit untuk pelapis. Selalunya pelapis berlatih tetapi mereka tak dapat ikut Podium atlet Podium untuk keluar negara ataupun untuk pendedahan. Jadi Hana juga berharap pihak kerajaan mengekalkan peruntukan khas 20 juta ringgit menerusi belanjawan 2024 bagi program Road to Gold atau RTG yang merupakan kesinambungan dari Olimpik Paris 2024 kepada penyediaan atlet kesukan Olimpik Los Angeles 2028. Baik, sekian dari Bilik Berita dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti mereka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Seperti yang Cik katakan di awal tadi, kita akan berbicara tentang satu isu yang bukan satu isu baru, isu yang sangat dekat dengan masyarakat kita, isu gangguan seksual yang telah dilaporkan dan ini merupakan satu kesalahan yang memang sangat serius kerana melibatkan maruah seseorang. Tidak kira apa bentuk sekalipun kerana ia memberikan satu impak yang negatif dari segi fizikal dan juga mental seseorang yang terkena ataupun mangsa itu sendiri. Tapi yang paling penting Cik kan sebenarnya kita nak tahu juga apa sebenarnya itu gangguan seksual yang berlaku di tempat kerja ataupun di mana-mana sajalah. Tapi untuk pagi ini memang fokus kita adalah gangguan seksual yang berlaku di tempat kerja. Apa itu bentuk-bentuk gangguan seksual, apakah yang boleh orang kata elakkan kita terkena, dan juga mungkin adalah apa mungkin batas-batas pergaulan dan juga perbicaraan yang kita kena betul-betul peka lah kan untuk kita elakkan situasi-situasi sebegini. Dan tajuk kita hari ini pun jangan manja-manja di tempat kerja. Okey. Dan untuk pagi ini bersama kami Dr. Nur Safatul Aznin Abdul Razak merupakan pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan juga Kaunseling dari Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum. Okey, topik kita sebenarnya topik yang sangat luas. Gangguan seksual ni boleh berlaku di mana-mana saja. Tapi untuk hari ini, untuk pagi ini, fokus kita pada gangguan seksual di tempat kerja. Dan macam-macam cerita yang kita dah dengar di social media dan orang ramai dah berkongsilah pengalaman masing-masing berkenaan dengan gangguan seksual ni. Tapi yang pertama sekali, kita nak cuba orang kata define apa itu sebenarnya gangguan seksual. Adakah ia adalah bentuk gangguan yang berlaku apabila ada fizikal, maksudnya dipegang, disentuh, ataupun kalau daripada perkataan pun boleh jatuh
terma gangguan seksual itu. Macam mana doktor? Okey, baik. Terima kasih Pasha di atas soalan tu. Bila kita berbincang tentang gangguan seksual, dia berbeza dengan skandal. Okey? Bila kita sebut skandal ni mungkin ada dalam satu konteks tu, mungkin ada wujud perasaan ataupun situasi suka sama suka yang menunjukkan isu skandal tersebut. Bila kita sebut gangguan sudah pasti dia mencetus satu situasi ataupun perubahan emosi yang tak berapa selesa. Ancaman yang boleh memberi ataupun mengganggu gugat emosi dan situasi atau perasaan individu yang terkena gangguan tersebut. Bila Pasha tanya apa itu gangguan, macam mana kita nak kenal pasti dia merupakan satu gangguan seksual. Okey, bila kita menyentuh tentang jenis-jenis gangguan seksual, kita kena kenal pasti apa yang termasuk dalam terma gangguan yang boleh kita klasifikasikan dia sebagai satu bentuk yang mengganggu emosi dan kehidupan kita. Pertama, gangguan seksual ini boleh diklasifikasi ataupun boleh konteksnya boleh diklasifikasikan kepada bentuk verbal. Okey, ataupun lisan, bukan lisan, mahupun fizikal. Dan yang terkini juga, gangguan ini boleh disebar luas melalui platform online. Okey, saya sentuh dulu tentang gangguan seksual yang melibatkan verbal ataupun perkataan ataupun lisan. Kita terdedah dengan perkataan-perkataan seharian yang mungkin wujudnya komen-komen berbaur lucah sebagai contoh. Okey, ataupun menyentuh kepada lisan berkenaan dengan appearance ataupun penampilan, bentuk badan tubuh individu yang akhirnya mewujudkan suasana tak selesa dan ancaman kepada penerima komen tersebut. Sebagai contoh mungkin Pasha atau chat individu ataupun orang di sekeliling di kawasan tempat kerja memberi komen yang berbentuk seksual tentang figura badan. Situasi secara berterusan, komen yang diberi secara berterusan membawa impak atau wujud ketidakselesaan, rasa terancam pula bila individu yang melontarkan komen tersebut kepada diri kita. Itu yang kita boleh klasifikasikan dalam gangguan seksual berbentuk verbal. Gangguan ini juga boleh disebar luas juga melalui sentuhan seperti yang Pasha katakan tadi. Sentuhan yang tidak diterima ataupun tidak bersesuaian. Kita kena kenal pasti atau bezakan antara sentuhan yang sihat dengan sentuhan yang memberi ancaman. Kerana sentuhan yang sihat seperti pelukan, mungkin nak memberikan sokongan kepada rakan sekerja kita, mungkin yang orang kata sama gender apabila ada individu yang menzahirkan appreciation ataupun penghargaan kepada individu dalam bentuk pelukan misalnya, ataupun kita panggil sentuhan atau gosok-gosok yang biasa. Okey, sekiranya sentuhan-sentuhan ini kita tak terima, kita rasa macam tak selesa dengan sentuhan itu, dia dan dia disengajakan berulang-ulang kali, dia boleh consider sebagai gangguan seksual. Okey, non-verbal juga ataupun lirikan mata ataupun kita merenung kepada sesuatu tubuh badan individu secara tak bersesuaian menjelikkan atau menjengkelkan, senyuman-senyuman yang menggoda yang boleh menjerumuskan individu yang menerima gangguan itu dia rasa macam terancam. Dan online yang saya katakan tadi, boleh juga berlaku gangguan ini apabila individu secara terus-menerus memposting ataupun menyebar luas mungkin jokes ataupun quote ataupun gambar visual-visual yang berunsurkan seksual melalui platform-platform online. Okey, media sosial, email misalnya, grup WhatsApp misalnya secara berterusan. Ini juga boleh diklasifikasikan sebagai gangguan sekiranya individu yang menerima itu berasa tidak selesa, terancam dan diganggu. Sebenarnya kita boleh mengelak perkara ini sebelum terjadi. Betul. Mungkin Dr. Safa boleh kongsikan bersama dengan kami bagaimana kita nak memahami dan kita nak kenal pasti batas-batas kita di tempat kerja. Baik. Bila kita menyentuh tentang workplace kita, environment, persekitaran kerja kita, sudah tentu kita mingle around ataupun bekerja, berkomunikasi, berkolaborasi untuk mencapai produktiviti atau objektif sesebuah organisasi. Maka kita tidak boleh lari dengan kita panggil kolaborasi atau interaksi harian kita. Nak jaga ataupun bila kita menyentuh tentang bagaimana kita nak memastikan bahawa komunikasi kita sihat dan profesional, kita secara individu kena
kena sedar apa objektif kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan rakan sekerja kita. Bina bonding ataupun sempadan yang sihat dengan kita menitik beratkan ataupun pertimbangan kita mana keutamaan yang perlu kita dahulukan. Sebagai contoh, apabila kita nak melakukan sebarang bentuk perbincangan misalnya, binalah skop ataupun perbincangan yang sihat tanpa melebihi batasan, khususnya apabila dia melibatkan perbezaan gender. Ataupun kadang-kadang kita lihat di dalam organisasi diskriminasi ini mesti wujud, Masya dan Chat, di mana kadang-kadang mungkin pergaulan yang tidak terbatas. Boleh sesiapa saja breach the rules dalam organisasi. Ataupun mungkin boleh berkolaborasi atau berbincang sampai lewat waktu bekerja dan sebagainya. Sekiranya interaksi ini tidak dibina daripada awal berlandaskan profesionalism ataupun komunikasi yang telus, firm, ataupun kita tegas dengan kita punya status ataupun perbincangan, maka pada permulaannya perhubungan ini mungkin jadi perhubungan yang biasa-biasa. Itu yang tadi tu kadang-kadang bila perhubungan ini biasa-biasa diselang-selikan pula dengan panggilan-panggilan manja, maka dia boleh mencetuskan dan mendorong atau menjadi satu platform untuk ke arah gangguan seksual itu tadi. Mungkin pada awal-awal permulaan tu tak ada apa-apalah kan, orang kata innocent gestures lah. Tapi bila benda tu dah berlanjutan, mungkin orang di pihak sana pun rasa-rasa macam macam ada chance je ni. Orang kata test market dulu. Betul. Okey, kita bercakap tentang batasan kan. Jadi sebenarnya batasan itu terletak pada individu itu sendiri. Bagaimana sebenarnya doktor kalau kita nak meletakkan ataupun bagaimana kita nak mengenali batasan peribadi, terutamanya antara rakan sekerja lah, macam doktor cakap kan, ada orang kata situasi-situasi bekerja di mana memerlukan komunikasi yang rapat ataupun komunikasi yang sering kena bersama untuk melakukan kerja dan sebagainya. Bagaimana kita nak meletakkan batasan tu? Adakah batasan itu diletakkan oleh individu sendiri ataupun batasan itu juga perlu diletakkan oleh tempat kerja, oleh organisasi, oleh company itu? Baik, soalan yang tepat untuk diajukan. Bila kita katakan tadi, batasan itu bukan saja ditentukan oleh individu, rakan sekerja, namun ia perlu disokong dengan organisasi ataupun kita panggil peraturan dan prosedur, polisi organisasi yang jelas, telus dan tidak memilih bulu. Sebagai contoh, organisasi mesti kena sedar ataupun kena clear cut ataupun terang menderang tentang polisi. Contoh, apa perkataan-perkataan yang tidak dibolehkan ataupun jenis-jenis perhubungan yang tidak digalakkan atau tidak dibenarkan dilakukan di dalam organisasi. Pekerja-pekerja mesti kena jelas tentang prosedur dan polisi ini untuk mereka implement. Contoh, apabila mereka melakukan perbincangan, mereka tidak dibenarkan untuk melakukan perbincangan di luar waktu kerja ataupun di tempat-tempat yang tertutup misalnya. Mereka perlu melakukan dalam grouping di tempat-tempat yang terbuka ataupun dihadiri oleh orang yang berautoriti misalnya. Ini adalah merupakan salah satu tindakan yang boleh organisasi letakkan kepada semua pekerja untuk mereka cakna dan sedar tentang batas tersebut. Dan dia juga disokong oleh pendirian yang tegas daripada individu itu. Apabila individu ini sedar bahawa mereka sedang orang kata ganggu, mereka tahu bagaimana cara untuk membuat laporan, bagaimana mereka tahu tentang saluran-saluran yang mereka boleh pergi sekiranya berlakunya kita panggil sexual harassment ini ataupun gangguan seksual ini. Kerana individu bermula daripada mungkin professionalism, contoh batasan-batasan di luar waktu kerja misalnya, tak boleh orang kata terhadkan perbincangan selepas waktu kerja misalnya pada waktu malam dan sebagainya. Dan juga individu ini kena faham ataupun konteks sentuhan yang sihat, panggilan yang profesional ataupun pujian yang bersifat menjatuhkan ataupun kita panggil respect, menghormati rakan sekerja juga boleh dilakukan oleh individu untuk mereka kekal berada dalam lingkungan kerja yang lebih sihat dan boleh kita panggil menghalang daripada individu-individu mengambil kesempatan di sebalik kelemahan individu khususnya kaum wanita lah apabila mereka ni terdedah dengan diskriminasi gender, dan mungkin mereka insan-insan yang mungkin cepat sangat menerima
gangguan ini. Baik, suka saya sentuh tentang kita tengoklah di mana silapnya orang kita ni sebenarnya sehinggakan kita mudah diganggu sehingga menjurus kepada gangguan seksual. Okey, bila kita sebut tentang mudahnya, okey, dia bergantung kepada bagaimana kita ataupun individu, khususnya kaum wanita ini melihat konteks gangguan tersebut. Ada kalanya individu ni dia tak sedar sebenarnya dia ni sedang diganggu. Mereka merasakan bahawa sentuhan itu merupakan sentuhan yang biasa yang boleh dizahirkan oleh individu untuk menzahirkan rasa simpati, okey, rasa kasihan ataupun rasa concern atau prihatin terhadap diri kita. Namun sebenarnya tindakan tersebut secara berulang-ulang sebenarnya boleh memberi tanggapan dan membina peluang untuk individu itu untuk terus melakukan gangguan tersebut. Sekiranya individu ini dah kita panggil dalam tempoh yang lama, baru dia nak kesan, oh sebenarnya selama ini saya dah mengalami gangguan seksual dan kemungkinan tempoh tu dah lama. Diparahkan lagi dengan mungkin kurangnya bukti yang menunjukkan bahawa mereka sedang diganggu. Tak ada documentation, tak ada orang kata bukti-bukti mungkin perakuan ataupun ditambah lagi itu adalah sejenis gangguan. Mungkin kita kata si cantik, mungkin macam tu kan contohnya. Kita rasa macam itu mungkin merupakan satu apresiasi ataupun pujian. Namun apabila diselang-selikan dengan perkataan-perkataan yang mungkin akhirnya bila kita individu itu reflect, dia merupakan pujian yang berbaur seksual, yang akhirnya mereka kata, si cantik, saya suka lihat anda berpakaian, sekiranya anda lebih tight sikit badan bajunya akan menyebabkan figura yang lebih cantik dan wow, contohnya. Mungkin individu yang pada ketika itu dia merasakan pujian, namun pujian itu sebenarnya tidak sesuai pada ketika itu, namun bila ditalah tafsir, dia terdedah sebenarnya dengan gangguan seksual. Maka sudah tiba masanya individu-individu khususnya golongan wanita ini cakna tentang ataupun recognize, kena bezakan antara mana pujian yang sihat, yang bersifat respect, ataupun sebenarnya pujian itu sebenarnya menjerat mereka ke arah satu step ataupun satu langkah yang memberi peluang kepada dirinya terdedah dengan gangguan-gangguan seksual ini. Okey, doktor, single mungkin ia tak ada masalah. Itulah persoalan yang kita nak tanya juga, sebab bila kita cakap pasal gangguan seksual ni, orang kata it has a very thin, very fine line kan, and di akhirnya sebenarnya adalah terletak pada individu itu sendiri jugalah, macam doktor cakap kan, kalau dia sendiri tidak merasa terancam, maka mungkin taklah dianggap sebagai gangguan seksual. Tapi kita ada persoalan juga ni. Selalunya lah dekat tempat-tempat kerja ni lah tempat di mana mula berputiknya bunga-bunga cinta kan. Di situlah tempat orang bertemu jodoh dan sebagainya. Macam mana pula katalah kalau ada seseorang ni jatuh suka pada rakan sekerja, lepas tu dah berkawan lama, dia sebut pula ayat-ayat yang kononnya nak mengajaklah mengajaklah. Contoh doktor, kita bagi contoh. Dia kata awak kita dah kawan lama ni kan, kahwinlah dengan saya. Saya dah stabil, ada banyak duit, hidup dengan saya selesa. Ayat-ayat yang sebegitu adakah menjerumus juga kepada gangguan seksual ataupun gangguan macam mana? Okey, sebenarnya bila kita sebut tadi macam saya berulang-ulang bincangkan tentang sejauh mana individu itu memberi makna kepada pengucapan ataupun tingkah laku ataupun visual yang diterima. Sebagai contoh, macam Pasha akan sebutkan tadi, individu ataupun golongan lelaki approach ataupun dia tanyalah kepada wanita, kita dah berkawan lama, boleh tak kita ke step seterusnya? Saya ada duit dan sebagainya. Sekiranya individu itu melihat ini merupakan satu situasi yang mencetuskan gangguan, kerana di samping ajakan tersebut, dia disertakan dengan mungkin lirikan-lirikan yang tidak bersesuaian, ataupun di stare ataupun di merenung kepada sesuatu figure tertentu, ataupun mungkin dia akan meneruskan perkataan tersebut ke arah mungkin perkataan-perkataan yang lebih berbentuk seksual, wujud ketidakselesaan. Individu itu suruh stop ataupun dia kata saya rasa saya tak selesa dengan keadaan ini, dan dia terus meneruskan
perbuatan tersebut, dia dikonsiderkan sebagai satu bentuk gangguan. Oh. Namun sekiranya individu itu dia nak penjelasan. Boleh saya terangkan tak, tadi anda kata anda nak berkahwin. What do you mean by perkahwinan tersebut? Okey, dan dia disertakan dengan explanation yang konkret, yang sihat. Why not? Maksudnya dia boleh diteruskan kerana tidak wujud satu situasi yang mengganggu gugat emosi ataupun rasa terancam. Maknanya tak ada niat-niat yang jahat lah di sebalik pelawaan itu. Betul. Saya tambah sikit. Mungkinlah kadang-kadang kan mungkin individu tu dia dah lama suka dekat rakan sekerja dia, dan dia sebenarnya sebelum dia approach tu dia dah spy individu tu, dia dah pasang mungkin kamera tertutup kan, kat mana-mana dia ambil gambar secara orang kata tersembunyi. Okey. Dan individu tu mungkin dapat tahu dah, perempuan tu ataupun wanita tersebut dapat tahu. Wujud tak selesa, keadaan itu tak selesa, dia mungkin rasa dia diperhatikan dan sebagainya. Dia boleh dikonsiderkan sebagai satu bentuk gangguan. Dan dia boleh diteruskan dengan pelaporan dan sebagainya. Okey, lagi satu situasi juga doktor. Itu kalau seseorang tu terus ajak kahwin lah kan, itu dah macam ekstrim lah. Step yang ekstrim. Ni kalau sekejap jom belanja minum, jomlah pergi makan, jomlah saya ni ajak breakfast hari-hari. Baik. Bolehkah itu juga dianggap sebagai gangguan seksual juga? Sekiranya, tadi kan saya kata sekiranya dia mewujudkan ketidakselesaan. Saya tak selesa lah awak asyik keep ajak saya. Okey, dan dia boleh dipertimbangkan dengan kita panggil dia satu bentuk gangguan. Okey, dan seksual itu sebenarnya dia lebih kepada perkataan yang tidak sesuai, menjelekkan, menjengkelkan, maka dia boleh consider sebagai seksual. Namun sekiranya dia setiap hari kan, jom kita makan pukul 1, jemput ajak makan lunch, petang pula habis kerja nak ajak dinner, tengok wayang dan sebagainya, dia boleh dikenakan juga kalau sekiranya individu itu membuat laporan sekiranya wujud kita breach keselamatan. Maka dia maknanya tak semestinya sexual harassment, tapi harassment lah, dia bentuk dalam satu bentuk gangguan yang berterusan. sebab dia mencetuskan rasa tak selesa dan ancaman keselamatan kepada individu. So apa-apa pun at the end of the day adalah terletak pada individu itu sendiri, sama ada terasa terancam, sama ada terasa macam keselamatan dia I don't feel safe with this person, maka ia bolehlah dianggap sebagai gangguan. Kalau taklah kot kan. Maknanya terbuka pada interpretasi setiap individu juga, macam mana batasan dia, limit dia macam mana. Betul, kadang-kadang individu ni dia tak sedar pun sebelumnya, sebagai tadi kan, dia tak sedar pun dirinya sebenarnya terdedah dengan gangguan seksual itu. Orang lain yang perasan. Mungkin rakan sekerja saya kata, saya nampak macam mungkin chat ni terdedah lah, macam dia asyik bila duduk kat sebelah, dia mesti nak duduk sebelah chat, ataupun mungkin tangan dia mungkin nak rapat sikit, tangan dia merayap dan sebagainya. Betul. Kadang-kadang individu yang melihat keadaan itu juga tercetus ataupun dia sebenarnya boleh juga mencetuskan rasa tak selamat kepada orang yang menyaksikan tu. Sebab dia rasa tak selesa juga. Jadi dia perlulah orang kata memberi informasi kepada individu yang mungkin tak sedar itu tentang red flag ini ataupun tentang tingkah laku yang membawa kepada terjadinya satu bentuk gangguan. Mungkin pada mulanya dia melipukan gangguan biasa, namun dia mungkin ignore ataupun tidak mempedulikan, maka dia adalah denormalisasi yang akan membentuk, dia akan boleh jadi satu tindakan undang-undang sekiranya individu itu melaporkan tingkah laku itu merupakan satu gangguan seksual. Tapi itulah kadang-kadang budaya kita juga kan, Cik. Kita macam alah biasalah tu, tak ada apalah, biasa. Kalau kita tak layan tak jadi, tapi kerap berlaku. Tapi walau itu bergantunglah, macam Pasha katakan tadi, bergantung pada individu itu sendiri. Contohnya lah seorang individu ataupun mereka yang pernah terkena ataupun dah menjadi mangsa, dah buat laporan, tindakan pun dah diambil. Tapi sebenarnya bila masuk balik tempat kerja, kita nak mewujudkan kembali suasana yang seolah tak ada apa-apa. Bagaimana nak menjaga kembali hubungan tu bersama dengan rakan sekerja? Okey, bila kita sebut tentang individu khususnya mangsa lah. Okey, dia mungkin dah ada satu event ataupun peristiwa yang memberi trauma kepada dia, khususnya apabila dia diganggu secara seksual. Sama ada secara verbal ataupun secara ekstrimnya tingkah laku mungkin berulang-ulang kali. Bukan daripada sudut rakan kerja saja, namun dia juga boleh berlaku
daripada orang atasan kepada orang bawahan. Itu lebih ekstrim ataupun itu lebih orang kata memberi kesan yang buruk ataupun lebih besar kepada individu itu. Bila kita nak menyentuh tentang bagaimana kita nak memulihkan kembali, secara jujurnya mungkin perasaan itu masih ada. Namun bagaimana kita nak mengendalikan dia dengan secara sihat. Sebab itu setiap organisasi mungkin sudah tiba masa organisasi kena ada satu sistem aduan yang lebih transparent. Sebagai contoh, apabila individu itu dia menyedari bahawa dirinya sedang diganggu secara seksual, mereka ada saluran yang tepat untuk memberi ataupun memberikan maklumat ataupun menyebarluaskan maklumat. Ini juga terjadi bukan kepada mangsa. Saya katakan tadi, individu yang menyaksikan kejadian itu juga perlu ada platform yang sesuai untuk dia report ataupun untuk dia memberitahu bagaimanakah untuk mengendalikan ataupun mengekang daripada tingkah laku seksual ini berulang ataupun dah berlakunya itu. Dan majikan misalnya perlu cakna tentang aduan-aduan ini. Jangan ambil mudah. Mungkin kita rasa itu adalah you punya persepsi sendiri sahaja. Dan perlu diadili ataupun perlu ditangani secara adil setiap aduan yang telah diberikan. Jadi sebab kita tahu gangguan seksual ini khususnya di tempat kerja memberi kesan jangka pendek maupun jangka panjang. Bila jangka pendek mungkin kita rasa anxiety. Individu tu rasa macam nak pergi kerja jumpa pula dengan harasser ni kan. Jadi dia akan rasa macam bila nak satu grup nervous. Diparahkan lagi dengan ketidakhadiran kerja MC banyak kali dan akhirnya dia membawa kepada produktiviti kumpulan dengan yang sangat menurun. Dan akhirnya yang kita takuti adalah reputasi organisasi itu akan menjadi lebih teruk dan akhirnya individu itu dia tak percaya daripada perhubungan-perhubungan yang akan datang sebab dia mungkin assume that rakan sekerja akan bagi kata tingkah laku yang sama juga dan sebab dia akan dia terdedah dengan mungkin gangguan seksual dan sebagainya. Tak semua orang boleh tangani kan. Ada orang yang boleh tangani dengan secara natural, boleh anggap itu tak ada apa-apa berlaku, tapi yalah macam setengah orang yang tak boleh menerima, itulah yang terjadi, anxiety dan sebagainya. Selalunya okeylah kalau kita bercakap tentang gangguan yang berlaku antara rakan sekerja yang sama level, mungkin mudah untuk kita laporkan kepada pihak atasan. Tetapi kalau perkara itu berlaku di antara pekerja dan juga bos yang lebih besar, banyak kes-kes begini yang berlaku. Jadi nak melaporkan pun kita dah tak ada tempat kita nak laporkan kat siapa sebab yang buat tu pun orang atasan kita. Kalau kita laporkan it will be a case of he says she says. Kita nak percaya pada siapa. So dalam sesebuah organisasi itu bagaimana kita nak wujudkan satu situasi atau satu environment di mana organisasi itu adalah satu tempat yang selamat untuk pekerja dan tak kiralah gangguan itu berlaku antara sesiapa pun sama ada colleague sama level ataupun berlaku antara pekerja dengan orang atasan. Seseorang individu pekerja itu boleh berasa selamat untuk melaporkan dan tindakan akan diambil. Okey, seperti yang saya telah utarakan pada awal perbincangan kita ya, organisasi ini merupakan tempat kerja yang sepatutnya memberi keselesaan untuk mencapai produktiviti individu maupun secara kolektif. Justru polisi ataupun peraturan yang jelas, telus dan orang kata berperingkat perlu disasarkan untuk pekerja tahu ataupun sedar tentang tanggungjawab mereka dan mana saluran yang mereka boleh pergi sekiranya berlaku isu-isu seperti ini, khususnya isu-isu gangguan seksual ini. Okey, sekiranya lah mungkin kita rasa macam mungkin rakan sekerja ni senang sikit kalau kita nak adukan kepada pihak atasan. Apa akan jadi kalau pihak atasan yang menggunakan kesempatan ini melakukan gangguan seksual terhadap pihak bawah ataupun pekerja bawahan? Sebenarnya kita masih lagi tertakluk kepada undang-undang yang lebih besar sebenarnya untuk memantau organisasi-organisasi ini dan mereka ada saluran-saluran yang tertentu. Sebagai contoh, sekiranya individu dia mungkin tidak ada kekuatan untuk melaporkan kepada pihak atasan dalam organisasi tersebut, masih ramai lagi pihak ketiga, sebagai contoh mungkin kaunselor misalnya, dan professional helper yang lain yang boleh dijadikan sandaran ataupun maklumatnya itu tepat untuk individu ini bawa
dokumentasi tersebut kepada pihak yang lebih berautoriti untuk mendapatkan keadilan untuk ataupun kes-kes yang menyebabkan kita panggil gangguan-gangguan seperti ini. Okey, sebab kadang-kadang mungkin dirasa gangguan seksual itu hanyalah merupakan satu bentuk penghargaan biasa oleh pihak majikan. Okey, contohkan macam naik pangkat dan sebagainya kan. Jadi mereka mungkin agak takut sekiranya melaporkan di dalam organisasi tersebut, mungkin untuk menjaga status kerjaya masing-masing. Okey, namun di luar sana sebenarnya kita masih ada lagi pihak-pihak yang berautoriti yang masih lagi dilindungi oleh undang-undang yang boleh kita jadikan sandaran ataupun tempat untuk kita tuju, sumber untuk kita zahirkan maklumat kita itu dan disokong oleh bukti-bukti yang konkret untuk kita pastikan bahawa individu khususnya wanita mendapat hak yang sepatutnya untuk dilindungi dan terjaga hak asasinya. Baik doktor, saya percaya gangguan seksual ni sentiasa ada dan tak mustahil ianya akan terjadi. Baiklah, mungkin secara basic lah ataupun asas, apa perkara penting yang perlu dan boleh kita lakukan untuk persiapan sebelum melangkah ke tempat kerja untuk kita menepis dan mengelak daripada untuk kita melindungi diri kita sendiri. Gangguan ini terjadi. Okey, bermula daripada mungkin perwatakan kita atau personaliti kita sebagai seorang individu, kita perlu menyediakan benteng ataupun jelas dengan apa sebenarnya tujuan kita berada pada sesuatu setting ataupun organisasi. Sekiranya mungkin sebagai contoh, mungkin kita boleh meletakkan rules untuk diri kita. Contoh, saya perlu mengelakkan sebarang bentuk perbincangan selepas waktu kerja misalnya. Okey, saya perlu mengelakkan pertemuan secara tertutup di luar waktu kerja. Sekiranya saya melibatkan kolaborasi bersama berlainan jantina, saya perlu dihadiri ataupun saya perlu ditemani oleh teman dan sebagainya. Dan saya perlu jelas tentang apa tujuan akhir saya untuk membentuk satu maksudkan teamwork dan sebagainya yang mungkin akan melibatkan pekerja berlainan jantina. Target ini ataupun kita panggil peraturan yang kita tetapkan secara jelas dan objektif boleh menjadi sandaran kepada individu apabila dia melakukan sebarang bentuk keputusan, khususnya dia berinteraksi dengan rakan sekerja. Dan sekiranya berlaku, contoh, ada individu tu dia tiba-tiba kata, "Hai, si cantiklah awak pakai baju biru ini, nampak sangat menggiurkan." Contoh, be firm ataupun sedar bahawa ya, itu merupakan salah bentuk gangguan dan teruslah untuk memberitahu saya tidak selesa dengan pengucapan tersebut. Mungkin you can refine it ataupun mungkin anda boleh melakukan bentuk pujian dalam cara yang lebih sihat dan sebagainya. Jangan biarkan diri ataupun jangan biarkan perkara itu berlarut-larutan sehingga kan anda nak berpatah balik itu agak susah sedikit sebab dia dah jadi satu benda yang normal. Mungkin kita rasa dulu puji bentuk macam tu okey sahaja. So kena jelas tentang perhubungan, pujian yang sihat ataupun kolaborasi yang boleh membina produktiviti diri. Okey, baik doktor, satu sesi yang panjang lebar dengan huraian yang sangat orang kata terperinci mengenai gangguan-gangguan seksual di tempat kerja, bagaimana kita boleh mengelak dan sebenarnya solusi dia. Yang paling penting sebenarnya benda tu terletak pada diri kita sendiri dan batasan-batasan dan juga had-had yang kita letak supaya kita dapat mengelak situasi-situasi yang tidak diingini di tempat kerja maupun di mana-mana saja. Saya start pakai paper, saya letak depan no sexual harassment. Baik, terima kasih banyak. Kita ucapkan kepada Dr. Nur Safatul Aznin Abdul Razak selaku Pensyarah Kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. InsyaAllah datang lagi doktor. InsyaAllah. Kita jumpa di lain kesempatan. Kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Tadi kita dah berborak panjang lebar berkenaan dengan gangguan seksual di tempat kerja. Diharapkan anda semua dapatlah sedikit input manfaat juga, pada siapa-siapa yang suka bermanja-manja sangat tu, bolehlah mungkin dikurang-kurangkan sikit.
Okey, untuk yang single, tips sikit lah kan. Mungkin lah kan. Okey, baik. Kita lupakan tentang itu. Kita nak menuju kepada fokus kita hari ini berkaitan dengan Gaza, kami bersamamu. Dan hari ini kita akan bersama dengan satu badan NGO yang banyak menyumbang ataupun membantu dalam kerja-kerja kebajikan, khususnya untuk rakyat Palestin di Gaza. Hari ini kita berkesempatan bersama dengan Encik William Chia dari Kembara Kitchen. Selamat pagi. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Mungkin sebagai permulaan, Mr. William boleh kongsikan bersama-sama dengan kami pengenalan kepada Kembara Kitchen ni dan peranan di sebalik kerja-kerja kemasyarakatan. Okey, Kembara Kitchen ditubuhkan pada tahun 2015. Antara matlamat utama kami adalah untuk memberi bantuan makanan kepada mereka yang memerlukan, terutamanya dalam kawasan bencana. Jadi ini ditubuhkan semasa banjir besar dekat Kelantan 2015. Okey. Sekumpulan kawan yang ada background F&B. Kami turun padang lah, pergi Kuala Kerai. Masa itu kita kata, kita expert cooking kan, boleh buka dapur umum atau field kitchen. Bila turun padang, kami baru tahu keadaannya agak susah. Tak macam kamu masak dekat dapur sendiri ke atau macam commercial kitchen. Tiada air, tiada elektrik, tiada tempat nak simpan ayam, semua itu makanan rosak. Dan sebab pengalaman itu, kami fikir, okey, kalau betul-betul nak buat perkara macam ini, kena professional sikit. Okey. Sebab itu kami tubuhkan Kembara Kitchen as a social enterprise. Bermaksud kami ada jalankan aktiviti komersial macam catering, semua itu. Dan keuntungan yang kami dapat digunakan untuk menjalankan operasi dan aktiviti masyarakat kami, iaitu terutamanya untuk membina lah ataupun pergi deployment untuk flood relief bila bencana dan so untuk lebih kurang 5 tahun 6 tahun macam itu, yang itu fokus kami sehingga masa PKP datang dan masa itu banyak keperluan. Jadi kami masuk jugalah untuk memberi bantuan makanan, baku makanan, semua itu kepek, buat banyak perkara hingga termasuk satu program dipanggil Nafas yang kami menghantar pesakit COVID ke hospital dan kami menubuhkan di aktiviti ini untuk 3-4 bulan di KL, Klang Valley, Pulau Pinang dengan Johor. Right? Dan dari sana kami ada buat belajar banyak barang dan kami mulakan research and development dalam satu apa yang call ready to eat meals atau RTE. Dan sekarang ini kami dapat memproses, produce our own meals. Dan inilah makanan yang kami hantar ke Palestin. Sebab dia tahan hingga 2 tahun. Tanpa perlu refrigeration. Sebab itu sesuai untuk dihantar ke luar negara. So like untuk setakat ini semenjak November 2023, kami telah menghantar sebanyak 15,000 pack makanan ke Gaza melalui Ops Ehsan yang diterajui oleh Ministry of Foreign Affairs. Ya, setakat itulah yang kita buat. Okey, baik. Untuk pengetahuan semua, minggu ini bermula daripada 7 Oktober sehingga 12 Oktober ini adalah minggu dedikasi untuk Gaza, di mana Kembara Kitchen akan menyediakan pack bantuan makanan yang akan dihantar ke Gaza. Jadi mungkin Encik William boleh ceritakan serba sedikit berkenaan dengan minggu dedikasi untuk Gaza ni. Okey, macam mana kita tahu 7 hari bulan Oktober itu waktu konflik berlaku, ya. Jadi kami mengambil peluang ini untuk mengingatkan kepada Malaysian yang ini adalah genap 1 tahun lah ini berlaku. Jadi kami ada membuat ini aktiviti untuk masak dan menyediakan makanan RTE ini yang akan dihantar ke Palestin bila dia buka. Okey. Masalahnya sekarang tak boleh masuk kan? Jadi kami akan menyediakan makanan ini, tapi sebab dia boleh tahan 2 tahun, kita rasa okeylah, boleh. But ini 1 week we invite volunteers, sukarelawan. Kamu datang, bantu kami buat packing. Okey. Packing, penyediaan semua itu,
yang tiada typhoid jab ke apa itu, kita ada kerja yang lain khusus. Packing itu semua masukkan dalam kotak, labeling semua itu. Okey. Jadi Okey, mungkin Cik William boleh perjelaskan untuk penonton kita di luar sana yang mungkin berminat untuk menjadi sukarelawan Kembara Kitchen dalam penyediaan pack-pack makanan ni, apa antara tugas-tugas yang ada mungkin dan kalau ada yang mereka yang ada skills yang tertentu, apa yang diperlukan? kalau untuk mereka yang tahu memasak, they have got typhoid jab, they have got khusus makanan, khusus pengendalian makanan, dia boleh masuk dapur. Okey. My team will teach them actually how to cook makanan yang spesifik untuk Palestin. Okey. Okay? Dia lepas makanan itu ada juga yang kita kata masukkan ke dalam packaging semua itu, ada sealing, ada labeling work. Macam biasalah yang pack makanannya itu banyak yang kerja. Okey. Okay, so like for this week antara hingga hari Sabtu ini pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang, sesiapa nak bantu boleh datang. Okey. Just waste Kembara Kitchen, you boleh cari. Kami ada terletak di Bukit Rimau, Shah Alam. Okey. Datang saja. Penyertaan masih lagi dibuka dan memang Kembara Kitchen mencari sukarelawan Perlu yang register mungkin dulu membantu. ke ataupun nak kena call Kembara Bagaimana Kitchen cara dulu dia? macam mana? In my posting, I think you can check my number. Okey. But sebab, well, a bit disappointing. Not many people have come. Setakat okey. ini Jadi ada di 2 orang sinilah, saja. peluang Ya. Cik William untuk menyeru kepada rakyat Malaysia di luar sana yang mungkin kita nak membantu, nak menyumbang tapi mungkin tak berkemampuan daripada segi wang ringgit, boleh ke Kembara Kitchen untuk memberikan, orang kata menyumbang daripada segi keringat lah kan. Membantu memasak, membantu untuk packing makanan, tampal stiker-stiker label kan, benda-benda yang mungkin orang nampak macam benda kecil dan simple tapi membantu sebenarnya dalam operasi Kembara Kitchen itu sendiri. Kami target satu hari lebih kurang 500 pack. Okey. Jadi setakat ni apa sasaran ataupun target total jumlah pack makanan yang ingin dihantar ke Gaza? Sekurang-kurangnya 2,000. Okey. But then if I got 6 days, kalau boleh sampai 500 satu hari, kita boleh sampai 3,000 lah. Tapi setakat ini kami lebih kurang 800 saja dalam masuk hari ketiga. Okey. So it's about 800. Tim kitchen crew saya amat bagus. Tapi letih. Kalau dapat orang bantuan buat daripada sukarelawan lagilah bagus kan untuk meringankan ataupun mengurangkan kerja-kerja yang sedang digerakkan. Mungkin Encik William boleh bagikan gambaran bagaimana ianya beroperasi pengurusan daripada segi packing, lepas tu sukarelawan bantu, lepas tu penghantaran ke mana dan seterusnya sampai ke Gaza. Bagaimana prosesnya? Biasanya kami tidak terlibat dalam penghantaran. Itu kami hantar kepada gudang Mapip. Okey. Yang terletak di I think Sepang, dipanggil Sepang. Dan daripada sana dia akan dihantar melalui Ops Ihsan yang akan gunakan kapal terbang ke atau kapal kargo. Mereka biasanya lah dululah dia hantar ke Cairo, masuk melalui Egyptian Red Crescent. Daripada Cairo dia akan menghantar melalui truck hingga Rafah. Tapi sebab Rafah sudah tutup, kita kena tunggu sajalah. So buat masa sekarang apa yang kita sediakan, kami akan simpan dalam gudang saya. Okey. Dan kami tunggu saja. Tunggu masa Rafah Crossing tu buka aja, jadi pack-pack makanan Ops ini akan Ihsan dihantar. kata boleh ambil, dia boleh hantar ke Mapim, kita terus hantarlah. Okey, saya sebenarnya nak tahu juga kan Chat. Selain daripada kerja-kerja. Betul. Antara makanan yang dimasak dan dipack untuk dihantar tu apa makanan dia? Kita ni pasal lauk pula. Kita nak tahu lauk apa. Persoalan yang bagus. Kami tidak menghantar makanan Malaysia. Okey. Dia tak ngam. Yelah, dia punya cakap lain kan. Yang ini pack makanan untuk bantuan bencana dipanggil Hero Meals. Okey, yang ini kami telah usahakan untuk 3 tahun lebih dah. Biasanya adalah kari ayam, nasi lemak, semua itu kita ada. Tapi waktu Turkey earthquake tahun lalu, kami
ada seorang volunteer daripada Turki, dia tukang masak. Dia mengajar kami makanan Arab. Okey. So there's one is called nohutlu tabuk. Bermaksud chicken in chickpea stew. Okey. Dia macam rasa macam bolognese sikit Okey. dengan nasi Arab. Jadi itu yang kita pack dulu. So yang first batch yang kita hantar ke Palestin, makanan Arab itu. Dan tapi mulanya second batch, third batch, kami belajar masak chicken maklubah. Chicken maklubah, I think you all have seen dekat YouTube. Yang masak nasi itu dengan ayam semua itu. Dia tutup. Terbalikkan koreok tu. Yes. So we had another chef, Malaysian, tapi dia kahwin dengan orang Palestin dan dia ada buka restoran sendiri. So the volunteer came to teach us how to do it. So itu Mana juga resepi yang kita daripada rakyat Palestin juga. It is Palestine food. Food. Okay. So kita hantar macam itu. Our target goal is under Kembara Kitchen, our program, kita menyediakan makanan yang sesuai untuk orang di sana. Yang kita nak hantar kalau boleh. Of course untuk Malaysia banyaklah nasi Macam-macam. nasi putih ke, nasi kuning ke, nasi lemak ke, itu kita boleh makan dekat mana-mana saja. Tapi macam Middle East, when they come and tell me, dia share kata mereka tak boleh makan kita punya nasi putih. Betul. Selera lain. Yeah. Cita rasa berbeza. So we try to make, and our target, we are also researching, macam katakan untuk Indonesia, kalau ada orang nak hantar makanan, kita buat nasi putih dengan wajib nasi padang. Dengan lauk dia lah. Lauk ayam gulai dan sebagainya. ayam gulai padang. Thailand nasi putih dengan tom yum. Kita ikut juga maknanya lah memang kita makanan dia orang sesuaikan. macam mana. Yeah. Hero Meals ni disesuaikan dengan tempat yang akan dihantar. Baik, kita nak menyuruh kepada orang ramai di luar sana ya untuk beramai-ramai kita bantu Encik William di Kembara Kitchen untuk menyediakan pack-pack makanan yang akan dihantar ke Gaza. Semoga kalau kita tak dapat nak menyumbang dari segi wang ringgit, kita boleh menyumbang dari segi tenaga dan juga kemahiran kita. Kalau yang pandai masak, macam Encik William kata dah ada typhoid jab, bolehlah bantu di dalam dapur untuk memasak. Kalau tak pun tak apa, sebab banyak lagi kerja-kerja lain yang boleh anda lakukan. anda lakukan. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita untuk pagi ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik William, pengasas bersama Kembara Kitchen. Semoga usaha yang dilakukan oleh Encik William ni dapat membantu sedikit sebanyak meringankan beban orang di Gaza yang memerlukan. Betul. Baik, Apa Khabar Malaysia dah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga apa yang kami kongsikan anda boleh dapatkan manfaat ini dan kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum. Saya Cedi, undurkan diri. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum. Saya Pasha Rahim. Bye.